可惜那件事情，叶瑟弟兄就没有机会翻译了。这些精英语文的，哇，就是他们就没有机会听得懂吗？你们听得懂？念得好。就在改变当中，我觉得很重要一件事情。对，今天讲了20分钟，我再加翻译的话就是40分钟了，也差不多了。今天刚才在讲吗？好，大家听得到吗？听得到。听得到哈。那所以正生弟兄拿的圣经也非常好哈，特别他拿到一节经文，我再读一下好不好？就是箴言18章的第7节，以昧人的口自己败坏，他的嘴是他生命的网罗。那在这个事情上，要是弟兄要不要翻译啊？要翻译。要不然没有工作做了。OK， 箴言18章第7节。Amsal 18住。我再念一遍中文的，以昧人的口自己败坏，他的嘴是他生命的网罗。那这里很清楚跟我们说，你要做一个聪明人呢，或者做一个以昧人，你做一个有智慧的人啊，或者你做一个戆戆的人，你要做什么人？我问你。智慧的人。感谢主呀！我们不要做以昧的人，好，要先翻译。Amsal 18 ayat 7. Amsal 18 ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Betul, orang yang bodoh itu dijerat oleh bibirnya. Bibirnya, berarti kata-katanya. 这非常糟糕一件事情。我听过一个人讲话，我真的一生人都能够学习的。他说，当你要把这个事情告诉对方的时候， Apabila seseorang berkata kepada kita, kita ingin mengutarakan maksud hati kita kepada seseorang, 那个人也是你的朋友。 orang tersebut mungkin juga teman baik kita. 所以你要在想， maka itu kita harus berpikir lebih jauh. 那我告诉他别人对他的批评， saya berkata kepada dia, apa komentar, respon dari orang terhadap kamu? 因为我是听他讲的，对不对？听他讲， saya hanya mendengar dari seseorang, 我就反复思想了。 saya tanpa pikir panjang, 对于我要跟他这个人讲的有没有好处？ waktu saya mau menyampaikan hal tersebut, apakah ada gunanya buat orang tersebut? 那我比较简单的跟你讲一句话， lebih praktisnya demikian. 是我在发生一件事情， apabila terjadi sesuatu hal, 那我在龙总做个人辅导的时候， waktu saya PI pribadi di rumah sakit Longjong, 那我见到一个病人， saya bertemu dengan seorang pasien. 他是教会的长老， dia adalah penetua salah satu gereja. 那他说他讲他的教会给我听的时候， waktu dia menceritakan sejarah gereja dia kepada saya, 我说岂不是我也认识一个牧师某人吗？ saya tanya pendeta, saya mengenal seseorang pendeta di sana. 我就告诉这个长老说，我认识你们教会的某一个牧师。 saya berkata kepada pendeta tersebut, saya mengenal salah satu pendeta di gereja Anda. 他说对不起，我们教会都不承认为我们教会的牧师。 dia langsung menjawab saya, maaf, orang kami tidak mengakui akan pendeta tersebut. 那所以我就把这个事情沉淀在我心里面。 maka perkataan dia itu tertanam di dalam hati saya. 我知道人牧师常常跟我出入的，
龙种， Saya tahu pendeta ini sering keluar masuk bersama saya di Longcong. 是我的好朋友也是。 Dia adalah teman baik saya. 我该不该跟他讲呢？ Apakah saya harus berkata kepada dia? 我当然就是这个对他有没有好处呢？ Saya pikir apa saya berkata kepada dia ada gunanya nggak untuk dia? 我请问弟兄姊妹有没有好处啊？ Apakah ada gunanya buat dia? 没有，啊，没有，没有，对不对？ Betul, tidak ada gunanya. 跟我讲，你不是他的牧师啊，可不可以？不可以， Bolehkah saya berkata demikian hal tersebut kepada dia? 那我心里想，对他没有一点帮助。 Dan saya berpikir kalau saya langsung berkata dengan terus terang kepada dia, bagi dia juga tidak ada gunanya. 那我又是为什么要讲呢？ Buat apa saya ngomong kepada dia? 接下来第二， Hal yang kedua, 如果跟他没有帮助，那跟我有什么益处呢？ terus bagi dia tidak ada gunanya, apalagi manfaatnya buat saya? 我讲的这个闲话有没有好处呢？ Apa ada faedahnya buat saya mengutarakan akan maksud orang tersebut? 是不是我比别人更高一个头了？ Apakah saya lebih tinggi dari seseorang? 因为我讲人家的坏话有个好处， Saya mengutarakan gosip seseorang kepada orang lain. 那我现在有没有好处，对不对？ Dan bagi saya ada rasa tidak ada gunanya. 那两者都不好。 Dua hal ini tidak ada gunanya. 第三， Hal yang ketiga, 如果这个长老讲的是施舍的话， apabila penentuan gereja tersebut mengatakan sesuatu itu dengan benar, 他没有帮助，哦，这个牧师也没有帮助，我也没有帮助，对不对？ bagi orang lain pendeta tersebut tidak ada faedahnya, buat saya juga tidak ada faedahnya. 如果他讲的不是施舍的话， Apabila dia mengatakan sesuatu itu tidak pada dasar yang benar, 不是在你的教会真实的事情的话， hal-hal tersebut bukan terjadi di gereja tersebut. 我为什么用我嘴巴去讲出来呢？ Terus buat apa saya dengan melalui mulut saya untuk mengatakannya kembali? 因为我没有看见，对不对？ Karena saya tidak melihat waktu itu. 我听他讲而已。 Saya hanya 听长 mendengar. 老讲， Saya hanya mendengar penetua itu berkata, 既然大家都有好处， semua orang tidak ada faedahnya. 到现在已经30多年了，弟兄姊妹， Sampai saat ini sudah hampir 30 tahun. 那个牧师也退休了，我也退休了。 Pendeta itu sudah pensiun, saya juga sudah pensiun. 不需要嘛，对不对？对， Tidak usah diutarakan lagi. 你为什么要做以昧的？ Buat apa kita mau menjadi orang yang menjadi kambing hitam? 我做以昧人就是自己败坏嘛。 Saya menjadi seorang yang mengkambing hitamkan seseorang, saya sendiri yang merugi. 别人也没有说谢谢你哦，黄牧师你很厉害哦，也没有啊。 Orang lain juga tidak akan mengucapkan terima kasih karena kehebatan kita 那我们 menyebarkan 也 gosip. 而且我们得罪了朋友， Lalu lagi pula kita bisa melukakan hati teman baik kita. 所以弟兄姊妹， Maka itu saudara-saudara sekalian, 圣经里面所有的都是真言。 apa yang dicantumkan di Alkitab, yang ditulis Alkitab itu adalah kebenaran. 我们的嘴巴，我们的舌头 Mulut dan bibir kita 是生命的网罗， adalah Jeratan. 知道吗？ ceratan. 呀，所以弟兄姊妹， Maka itu saudara-saudara sekalian, 你要保守你的舌头。 maka itu kita harus menjaga mulut bibir kita. 我们为什么讲女孩子 Kenapa kita sering mengatakan perempuan banyak mulut？ banyak mulut? 不是有人 Masih Maaf ya, kaum wanita, banyak mulut。真的，弟兄姊妹，这是教导我们的。 ini benar mengajarkan kepada kita. 我们不要喘舌， Kita jangan 上不力的， menyambung lidah ke orang lain. 这不好。 Itu tidak baik. 上帝的名也没有办法得到荣耀。 Nama Tuhan juga tidak bisa dipermuliakan.
其实上帝很爱你的人， Benar Allah mengasihi wanita. 因为如果你把它统计的话， Semua 把它统计就是内布拉系的话，就是把它合在一起的话， apabila digabungkan jadi satu, 那男孩子的话，顶多一天不到2000个字。 seseorang laki-laki sehari tidak sampai 2000 kata 但是女孩子大 mengucapkan. 概就3万4万个字。 Tapi bagi seorang wanita mungkin satu hari bisa mengucapkan sampai 30-40 ribu kata. 所以你就看到女孩子很厉害， Maka itu kita melihat wanita itu luar biasa. 上帝要看她的一个女孩子。 Maka Allah mau dengan besar sekali menggunakan wanita. 所以雅各书告诉我们什么呢？ Maka dalam kitab Yakub mengatakan pada kita, 你要学一些能够造就人的话。 kita harus belajar kata-kata yang mana yang bisa memuatkan seseorang. 你看雅各书讲的非常的清楚， Kitab Yakub sangat sekali jelas mengatakan pada kita, 虽然你的舌头小小的，在你肢体里面非常小的， walaupun peranan lidah di mulut kita sangat kecil, 但 letaknya 是 kecil, 能够说大话， tapi peranannya bisa berbuat hal yang luar biasa. 而且舌头最难控制的。 Bahkan lidah itu sangat susah dikendali. 所以弟兄姊妹， Maka itu saudara-saudari sekalian, 我有一个老牧师， saya punya seorang pendeta tua, 他开心脏了， dia dioperasi jantungnya. 结果他在那个病房里面， Ada waktu dia dioperasi selesai, dia ada di 那时候 kamar sakit. 没有办法嘛，1楼、2楼，1号、2号什么，只有3个人，4人一个房。 Dia tidak bisa tinggal seorang diri, hanya bisa 3-4 orang satu kamar. 不像我这样子只有2个房啊，我开刀。 Pak Yunus puji Tuhan, dia satu kamar hanya 1-2 orang. 那我知道那时候就4、5个人，就一个大的一个病房。 Satu kamar ada 3-4 orang. 那有一天他非常的烦，他不能睡觉， Suatu malam dia sangat gelisah sekali karena tidak bisa tidur. 因为旁边的人有的是半身不遂的、中风的， Banyak pasien-pasien yang lain banyak keluh kesah di waktu malam itu. 所以那晚上呢，这个牧师呢被吵起来了。 Akhirnya pendeta itu tidak bisa tidur nyenyak, dia terbangun. 你看他旁边的是一个什么中风的一个女孩子，一个妇人。 Di sebelah dia ada seorang wanita yang kena stroke. 你知道什么叫做中风吗？ Apa itu kena stroke? 就是他，比如说男左女右嘛，那女孩子就是右边的手脚都没有办法行动， Wanita tersebut kaki kanan, tangan kanan tidak bisa bergerak dengan baik. 那男孩子就是左边的男左女右嘛。 Dan laki-laki biasanya tangan kiri, kaki kiri yang susah untuk digerakkan. 但是这个妇人就很奇怪的， Tapi aneh, wanita ini lain. 她的手没有办法动， Tangannya tidak bisa bergerak, 她的脚不能动， kakinya tidak bisa bergerak, 但是她嘴巴一直在动。 tapi mulutnya bergerak terus. 这个老牧师说：“哎，上帝啊，你就把他的嘴巴把他中风就好了。” Pendeta tersebut dalam hati dia bilang, Tuhan tolonglah mulutnya sekarang di stroke kita. 但他们跟我分享说：“哇，他说，哎呀，为什么上帝啊，你偏偏不把他嘴巴把他中风？” Waktu dia men-sharingkan hal tersebut, dia dalam hati berkata, kenapa Tuhan tidak kasih mulutnya saja stroke? 弟兄姊妹， Maka saudara-saudari sekalian, 求主帮助我们。 kiranya Tuhan menolong kita. 我们真的石头不是很容易对付的一件事情。 Memang lidah sangat susah sekali untuk diatasi. 不是靠你我的力量， Tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. 但是我们感谢主， Tapi kita puji Tuhan.
我们有一位神， Kita punya Allah yang besar. 很多事情 Banyak hal, 不公不义的事情， hal-hal yang tanpa kita sadari, 不公啊，不公平啊， hal yang tidak adil pun 呀，我们就多少时候我们就把它吞下去了。 banyak hal yang tidak adil kita telan sendiri. 那我们可以在上帝的面前为他祷告， Kita bisa di hadapan Tuhan kita berdoa untuk orang tersebut, 让他能够感觉得到他这样子做是不对的。 biar yang kita orang yang kita mau doakan dia bisa merasakan apa yang dia ucapkan itu tidak benar. 你看这里告诉我们什么呢？ Di sini mengatakan kepada kita apa? 一个很大的船啊， Satu kapal yang besar, 它可以在大风大浪都能够行走的， dia 它的意识。 dan angin topan besar dia tetap bisa melaju 因为它后面有一个舵，这样指示它的方向。 sebab di belakang dia ada satu kompas apa bisa mengarahkan dia kiri kanan. 第3章的第4节，你读一下， Yakobus pasal 1 pasal 3 pasal 3 ayat 第四节， 4. 4。 Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendali oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. 感谢主弟兄姊妹，但是你我的石头， Kiranya lidah kita semua, 我们不要看轻它。 kita jangan menganggap remeh. 我们真的虽然在白体当中微不足道的在我们的嘴边， Walaupun lidah terletak di rongga mulut kita yang tampak kelihatan, 但是它的功用是怎么的大？ tapi kegunaannya itu sangat luar biasa. 如果你没有舌头，你根本不能说话。 Apabila kita tidak punya lidah, kita sama sekali tidak bisa berkata-kata. 石头非常非常重要。 Maka itu lidah bagi manusia sangat berguna sekali. 我们能够唱歌也靠舌头， Kita bisa menyanyi memuji Tuhan itu juga berdasarkan lidah 我 kita. 们的生命，所以舌头也非常重要。 Maka itu lidah sangat berguna sekali. 所以弟兄姊妹， Maka itu saudara-saudari sekalian, 我们好好的去爱护它。 biarlah kita pelihara lidah itu. 如果我们不好好的控制住它的话， Apabila kita tidak dengan baik-baik mengendalikan lidah kita, 它就是转动的生命的轮子一样。 dia bisa menjadi bumerang dalam hidup kita. 刚才正生弟兄讲的，从地狱里面点燃的火一样。 Seperti yang tadi saudara Johnson mengatakan, 为什么从地狱点燃的火呢？ sesuai setuju. 从地狱的那个， Di neraka, 从地狱燃出来的火呢？ api yang dikeluarkan dari neraka, 那个，为什么从那个来的火呢？ kenapa api keluar dari neraka? 那个是不是好的东西？ Neraka hal tidak yang baik. 因为有的圣经告诉我们说， Di Alkitab mengatakan kepada kita, 地狱的火是不灭的， api di neraka itu tidak bakal padam-padam 虫是不死的。 dan tidak bisa dimusnahkan, dimatikan. 所以地狱的火告诉弟兄姊妹， Maka itu api di neraka, saudara-saudari sekalian, 不会带来好的益处，一定是坏的。 tidak akan mengeluarkan dampak yang positif, pasti negatif adanya. 所以你的话语，如果是从地狱燃出来的火，是毁灭性的。 Perkataan kita seperti api yang keluar dari neraka, 是非常糟糕的一件事情。 ini satu hal yang sangat buruk sekali. 所以圣经里雅各书非常清楚的给我们一个提醒，
我们要守住我们的石头。 Maka di dalam kitab Yakobus ini dengan jelas pada kita mengingatkan pada kita harus menjaga dan memelihara lidah kita dengan baik. 石头对你来说也非常非常的重要， Bagi kita lidah juga sangat berguna sekali bagi 没 kita. 有办法，没有它。 Kita tidak bisa tanpa lidah. 如果你不给上帝来介入你的生命当中的时候， Apabila kita tidak mau Tuhan masuk dalam hidup kita, 你乱用你自己的石头， kita sembarangan menggunakan lidah kita, 就好像从第一点燃的火一样， seperti percikan api dari neraka, 会带来伤害人的， akan mengakibatkan dan melukai orang lain. 这是很可怕的，是很可怕的。 Ini sangat bahaya sekali. 所以弟兄姊妹， Maka itu saudara-saudari sekalian, 我们每一天早上起来的时候， apabila setiap kali kita bangun dari tidur, 我们要念这个主祷文。 kita harus coba doa Bapa kami. 除了我们三餐求主给我们预备， Ya, walaupun Tuhan sudah menyiapkan kita syarat makan pagi siang malam, 还有一件很重贵的事情。 tapi ada satu hal yang sangat penting. 主啊，求你让我脱离试探。 Tuhan jauhkan saya dari segala cobaan. 那个试探非常非常可怕的一件事情， Cobaan ini hal sangat bahaya sekali. 就像彼得跟耶稣说， Seperti Petrus berkata kepada Yesus, 当耶稣问大家说：“你们知道我是谁吗 waktu Yesus bertanya kepada Petrus, kamu tahu gak siapa saya? ？”有的人说：“哇，你是以赛亚；有的人说你是耶利米；有的人说你是约翰。” Ada orang berkata, engkau adalah Yesaya, engkau adalah Yohanes, engkau adalah Petrus. 哦，耶稣说：“你不要说谁是谁，我要问你们，我是谁。” Yesus berkata, kamu jangan ngomong saya siapa. Saya bertanya, saya ini siapa? 哦，结果就彼得说：“主啊，你是基督，是神的儿子。” Bahkan dengan gagah berani Petrus mengatakan, Tuhan engkau adalah Kristus anak Allah. 哇，耶稣快点的奖赏他。 Maka Tuhan memuji dia. 哇，这些不是你可以说是圣天父给你的哦，你讲出来真的了不起耶！ Ini Allah yang melalui mulut kamu mengatakan hal demikian luar biasa. 如果不是神给你的，你根本讲不出这些计划。 Kalau bukan melalui Allah, engkau tidak mungkin bisa berkata demikian. 哇，当彼得沾沾自喜的时候， Waktu Petrus dipuji demikian, 他很高兴。 dia sangat bangga. 后来耶稣说：“你知道吗？我要到耶路撒冷啊，我要受逼迫，我要受死，等等等等。” Waktu Yesus berkata, nanti saya kembali ke Yerusalem, saya akan dianiaya dan disiksa dan segala macam. 哇，彼得说：“不行不行，耶稣你不行啊！” Lalu Petrus dengan gagah berani berkata juga, Tuhan tidak, kau tidak boleh mengalami hal demikian. 你说对不对，弟兄姊妹？ Kita pikir apakah betul perkataan Petrus ini? 但是我是耶稣说：“哇，就太好了！这个彼得我太爱他了，他体恤我，知道我去耶路撒冷一定受苦。” Mungkin kalau posisi kita seperti Yesus, mungkin kita bisa, wah, Petrus ini sangat baik sekali, bisa memaklumi saya dan bisa mengetahui kondisi keadaan saya. 但是耶稣说什么呢？ Tapi Yesus berkata apa sebaliknya kepada 他 Petrus? 说：“撒旦，推我后面去吧！” Dengan tegas Yesus menghardik Petrus mengatakan, engkau setan, mundur selangkah dari saya. 有知道这些经文吗？ Apakah kita mengetahui di mana kitab ini? 彼得讲出这句话， Waktu Petrus mengatakan hal demikian, 应该耶稣在骂的谁？彼得，对不对？ sebenarnya Yesus lagi marahi Petrus. 是要骂彼得的。 Sebenarnya mau memarahi Petrus. 他说：“撒旦推彼得后面去吧，会不会？
Petrus, Satan, iblis kamu mundur selangkah dari Petrus. 你讲话是彼得嘛， Tapi yang ngomong Petrus. 你要丢在他的后面，撒旦跑到他的后面。 Biar setan itu mundur selangkah dari Petrus. 但是耶稣不是怎么说？ Tapi Yesus tidak berkata demikian. 耶稣说：“撒旦， Yesus berkata, setan, 推我后面去吧。 mundur di belakang saya. ”为什么他这样子讲？ Kenapa demikian? Yesus berkata 原 demikian. 来彼得当下的时候，那一刻， Sebenarnya pada saat itu Petrus, 前面讲的你是基督，是神的儿子， waktu dia mengatakan Yesus engkau adalah anak Allah, 后面讲的你不可以上耶路撒冷。 di belakangnya mengatakan engkau tidak boleh masuk ke Yerusalem. 但是这一句话，耶稣斥责他， Tapi satu perkataan itu Tuhan Yesus menegur dia. 因为什么？ Kenapa? 前面 Di depannya, 透过他讲真实的话， di depan dia memuji, menyatakan kebenaran. 后面那是撒旦试探他的话。 Tapi perkataan yang terakhir itu adalah perkataan setan yang mencobai Petrus. 你看，彼得是主的门徒， Petrus adalah murid, salah satu murid Yesus. 他没有办法分辨前后的因果。 Dia tidak bisa dengan jelas bisa membedakan kebenaran yang depan apa yang di belakang. 何况是你跟我弟兄姊妹， Demi apalagi kita saudara-saudara sekalian, 我们很快的被撒旦成为撒旦的工具，来试探你，试探我。 kita seringkali tanpa kita sengaja kita bisa menjadi alat setan untuk 求主帮助 diuji. 我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 所以主祷告完，每一天早上你好好的祷告。 Maka itu kita coba berusaha mendoa Bapa kami kita pada pagi hari. 主啊， Allah, 让我今天不要受任何的试探。 biarlah kiranya hari ini saya tidak melakukan satu pencobaan. 如果我受到试探， Apabila saya dicobain, 求你救我脱离羞恶。 biarlah Tuhan menolong saya sehingga saya bisa melewati pencobaan ini. 有没有这个祷告文啊？ Ada kita doa demikian? 有没有他主导文？有没有用这句话？ Adakah perkataan dalam doa Bapa kami kata-kata 主 demikian? 啊，求你让我脱离羞恶。 Oh Tuhan, tolonglah saya, kiranya saya bisa melalui cobaan ini. 有没有？感谢主，弟兄姊妹。 Puji Tuhan 这 saudara-saudara 两 sekalian. 句话，这两句话 Dua perkataan ini 告诉我们什么呢？ memberitahukan kepada kita, mengajarkan kita 魔 apa? 鬼非常非常的狡猾， Lidah itu sangat-sangat sekali licik. 他会用彼得的口讲出好的话， Dia bisa melalui mulut Petrus mengatakan hal yang baik. 他也是讲出撒旦要他讲的话。 Dia juga bisa mengatakan apa yang mau dikatakan oleh setan melalui mulut 所以 Petrus. 弟兄姊妹， Maka itu saudara-saudari sekalian, 透过今天的经文， biarlah melalui ayat ini hari ini, 让我们对石头，我们石头有正确的一个认识。 biarlah kita bisa dengan jelas mengetahui peranan lidah dalam hidup kita. 它是活生生的跟我们生活在一起， Lidah ini hidup di tengah-tengah hidup kita. 是我们的共同体，在我们身体里面不可缺少的一部分。 Lidah ini adalah satu organ yang sangat-sangat penting dalam hidup kita yang tidak bisa kita lupakan. 如果你不好好控制它， Apabila kita tidak dengan baik mengendalikan lidah kita, 它能够带出一种毒气， dia bisa mengeluarkan satu racun. 可怕吗？你看， bahaya sekali. 怎么说呢？18节， Ayat 8, 回想， Yakobus ayat pasal 3 ayat 8 mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah.
ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 你想到这里的时候， Waktu kita memikirkan ayat ini, 是很害怕的一件事情。 ini sangat-sangat bahaya sekali. 所以我们在教会当中，弟兄姊妹， Maka kita saudara-saudara sekalian, waktu kita di gereja, 我们不能够说出别人讲的话对某人，我们先观察一阵子。 biarlah kita bisa mengontrol, mengendali perkataan dari orang lain, sehingga kita tidak dengan leluasa menyampaikan kepada orang lain. 如果这个讲的话又不属实的话，不是真实的话， Apabila perkataan yang itu tidak benar dan mau kita sampaikan, 我们也得罪了我们弟兄姊妹。 kita juga telah melukai hati seseorang. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 因为我们讲话的时候， Waktu kita mengatakan sesuatu, 一言失处，驷马难追。 sewis. Satu kata dikeluarin, minta 4 kuda pun tidak bisa membudakinya. Satu perkataan yang dikeluarkan, minta 4 kuda, kuda. ya, mengejar kata-kata itu, nggak keburu. Maksudnya satu perkataan dikeluarkan, minta 4 kuda untuk mengejar kata-kata itu tidak bisa keburu untuk dikejar. 这提醒我们很重要。 Ini mengingatkan kita sangat penting sekali lidah itu. 我父亲常常跟我说， Orang tua saya seringkali mengatakan pada 小心 saya, 你讲的话， ya 小 Bu, 心你讲的话， sini terjang bahwa 小心， hati-hati 讲话 waktu berbicara. 如果你一讲话的时候， Waktu kamu sudah berbicara, 4个马就追不回来了， kuda itu tidak bisa mengejar perkataan kamu. 好像一碗的水 Seperti semangkuk air 满满的， penuh isinya. 就是你讲的话。 Ini artinya perkataan kamu penuh dengan satu mangkuk air. 你放在驻马拆船的地上，你会倒下去的话， Waktu kita taruh dan dia tertumpahkan di lantai, 你试试看，想尽办法把它装回来，变成满满的一杯一碗，是不是可以？ coba kita pikir, apakah air satu mangkuk yang kita tumpahkan kita kembalikan lagi satu mangkuk, apakah mungkin? 你用汤匙、用纸、用什么办法，你尽量的装回去，会不会满满的一杯？ Dengan cara bagaimanapun, dengan tisu, dengan sendok kita kembalikan lagi satu mangkok air, apakah mungkin? 能够吗？ Bisakah? 大家都摇头，你没有试一次怎么可以呢？ Kita semua geleng-geleng kepala, kita belum coba, mana tidak bisa. 相挺可以吗？相挺，bisa nggak? 相挺，相挺，不行，你上了。 Pusing. 哦，不行啊，不行。对，如果不行的话， Apabila tidak mungkin, 所以 maka itu 更是要小心啊， kita harus lebih hati-hati. 因为我们每一个人都是很软弱的， Kita setiap manusia lemah adanya. 所以雅各使徒已经提早2000多年前已经告诉我们了。 Maka itu dalam Yakub sudah mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu. 箴言更过1000年、3000多年，已经警告我们了。 Amsal juga 3000 tahun juga sudah mengingatkan kita. 如果我们真的在犯的话，弟兄姊妹， Apabila kita tetap melakukannya, 我们变成一个败坏的人， kita menjadi orang yang bobrok. 变成一个被撒旦捆绑这个网罗里面的。 Kita menjadi orang yang dibelenggu oleh setan. 求主怜悯我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 谢谢弟兄姊妹。 Terima kasih saudara-saudara sekalian. 我们请约瑟弟兄为今天所分享的信息，我们正生弟兄，无论你的仆人，做一个最后的结束祷告。 Kita bermaksud dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bukan hanya diingatkan akan lidah kami dalam menuntut setiap perkataan kami. Tuhan tolong, kadang-kala kami lemah, kadang-kala kami tidak sanggup untuk mengendalikan lidah kami. Biarlah Tuhan beri pada kami hikmat
sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa hidup mengendalikan lidah kita, sehingga kita keluar dari mulut kita semuanya kata-kata yang selalu mengucap syukur pada Engkau. Biarlah kami, kata-kata yang kami keluarkan bukan menjatuhkan orang lain, tapi bisa menguatkan sesama kita. Amin. Tuhan tolong beri pada kami hikmat ya Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami, dalam kesaksian kami, dalam keseharian kami, mungkin dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan lidah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.